Usul Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA yang dibentangkan semalam terus hangat dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini. Penubuhan kaukus TPPA melibatkan ahli parlimen sejak 2 tahun lepas telah membuka ruang interaksi antara wakil kerajaan dan pembangkang. Namun sesi undian di parlimen menjadi medan terakhir sebelum dimuktamadkan sama ada ia akan ditandatangani atau sebaliknya. Untuk mendapatkan gambaran terkini hari kedua mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi perbahasan usul TPPA ini, wartawan Margaret Gambang yang kini berada di lobi parlimen ada butirannya. Margaret, teruskan. Ya, Hazel, ketika ini Dewan Rakyat untuk mesyuarat khas yang diadakan untuk pembentangan usul Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA sedang ditangguhkan dan akan bersambung kembali pada jam 2.30 petang nanti. Apapun perbahasan daripada ahli-ahli yang berhormat dilihat agak hangat juga pada pagi tadi, di mana pelbagai maklum balas telah pun diberikan untuk memberikan input mengenai rundingan sama ada Malaysia bersetuju ataupun tidak untuk menyertai 11 negara lain di dalam perjanjian TPPA ini. Apapun, hari ini kita bersama dengan seorang tetamu iaitu saudara Firdaus Rosli, Fellow Ekonomi Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ataupun ringkasnya ISIS Malaysia bersama dengan kita pada tengah hari ini. Baik, Cik Firdaus, kalau kita boleh buka perbincangan kita pada tengah hari ini, kita ingin maklum balas daripada Cik Firdaus sendirilah. Mungkin boleh dinyatakan apakah antara kebimbangan yang jelas ditegaskan oleh ahli-ahli parlimen menerusi perbahasan yang telah pun bermula semalam. Okay. Terima kasih. Pertama sekali saya perlu mengatakan di sini bahawa saya bukannya seorang penganalisa politik, tapi saya cuma menceritakan apa yang saya dapat lihat, berpandukan daripada perbincangan, perbahasan yang telah dilakukan sejak semalam hingga ke saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat lihat bahawa kebanyakan daripada kebimbangan dan apa-apa isu yang telah diutarakan oleh kedua-dua belah pihak, sama ada di Barisan Nasional maupun daripada Pakatan Harapan dan Barisan Pembangkang, adalah sama daripada apa yang telah pun dikatakan selama ini. Tidak ada apa-apa yang baru bagi pendapat saya yang dibentangkan oleh kedua-dua belah pihak, dan kebanyakan daripada mereka telah pun dijawab secara terus oleh pihak kerajaan, oleh pihak Persatuan Pengguna, Persatuan Perniagaan, dan juga telah pun dicuba untuk dijawab secara dengan lebih mendalam dalam kedua-dua laporan yang telah diberikan oleh ISIS dan PwC baru-baru ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya dapat lihat bahawa kebanyakan daripada perbahasan ini kebanyakan yang berpaksikan kepada proses, di mana proses bagaimana CBA ataupun laporan itu dikeluarkan, caucus, macam mana caucus yang telah dilantik oleh kerajaan untuk menangani isu-isu di dalam TPP, dan juga isu mengenai sidang parlimen ini sendiri, bahawa ia telah isunya ialah mengapa adanya sidang ini, sedangkan sidang ini yang diutarakan oleh pihak pembangkang sebagai rubber stamp itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya dapat lihat bahawa yang keempatnya ialah kebanyakan daripada isu yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang adalah berpaksikan kepada dua topi yang berbeza. Apabila mereka memakai topi kerajaan, contohnya kerajaan di Pulau Pinang, mereka mengatakan seolah-olah bagai TPP ini adalah satu yang bagus untuk ekonomi negeri, ikut beri asas ekonominya. Tapi apabila memakai topi yang lain, memakai topi ahli parti politik, ceritanya menjadi agak berbeza. Dan mungkin dari secara umumnya saya dapat lihat bahawa perbahasan daripada pihak pembangkang kebanyakannya tidak konsisten. Sama adakah ianya bagus untuk ekonomi, untuk pihak umum, untuk rakyat, untuk kerajaan secara pelbagai aspek yang kita boleh ceritakan, ataupun ianya tidak bagus dan memang tak bagus langsung. Dari dua aspek yang berbeza. Yang ketiganya, saya dapat lihat bahawa bahagian Barisan Nasionalnya pula, isu-isu yang dibangkitkan adalah selari.
dengan apa yang telah diperkatakan oleh Menteri MITI dan menteri-menteri lain yang berkait di dalam kabinet. Baik, saya tertarik apabila saudara Firdaus tadi mengatakan bahawa ketika di dalam perbahasan ada di antara ahli parlimen pembangkang yang menggunakan dua topi. Maksudnya ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Cuma yang bersetuju itu tidak menyatakannya secara terang-terangan. Tetapi ada di antara perbahasan yang sempat saya saksikan tadi mengatakan bahawa kerajaan ahli parlimennya perlu bersetuju. Yang pembangkang pula perlu menolak. Jadi seolah-olah mereka ini tidak memahami sebenarnya apa yang ada di dalam TPPA itu, khususnya dari pihak pembangkang. Jadi pendapat daripada Firdaus yang terlibat secara langsung ISIS Malaysia untuk TPPA ini. Saya rasa ada kebenarannya daripada statement tu kerana contohnya ahli parlimen daripada Serdang mengatakan bahawa, dan ia juga dikatakan sama oleh Lembah Pantai yang mengatakan bahawa perlunya ada komiti pilihan, select komiti di dalam parlimen untuk menangani isu-isu yang akan berbangkit disebabkan oleh TPP ini. Dan itu secara tidak langsungnya memberi sedikit sebanyak persoalan sama ada kalau membangkang sepatutnya membangkang teruslah. Kan kita memang tak ada masalah. Kalau nak bangkang itu terpulang pada hak mereka masing-masing ya. Tetapi pada hakikatnya nak select committee. Itu yang pertama ya. Yang keduanya ialah apabila persoalan mengenai persidangan ini itu sendiri, persidangan yang ada ni yang membuktikan bahawa kerajaan memang cuba untuk memberi penjelasan bukan saja di luar parlimen, bahkan di dalam parlimen yang ada handsetnya, yang ada tracknya ya. Dan ini juga membolehkan ahli parlimen untuk berhubung secara terus dengan kementerian, dengan menteri yang mungkin agak yang mungkin tidak dapat diutarakan di luar parlimen ya. Tapi mungkin itu hasrat kerajaan untuk membelahkan interest ataupun kepentingan yang bukan kepentingan parti atau kepentingan politik, tapi ini adalah kepentingan negara. Negara perlukan perjanjian seperti ini dan mungkin itu adalah intipati persidangan ini. Tetapi apa yang kita dapat, apa yang saya dapat daripada persidangan selama 1.5 hari ini, bahawa proses yang dipersoalkan ialah secara undian. Sama ada undian ni perlu ada secret ballot ke ataupun secara blok ke dan sebagainya. Itu saya tak berapa jelas dari segi aspek untuk membangkang ni. Mungkin dari segi pemahaman, dari segi substantifnya, daripada isu-isu ISDS, harga ubat dan sebagainya, mungkin mereka faham, tapi kefahaman mereka kebanyakannya bergantung lebih daripada aspek defensif rather than aspek ofensif. Itu salah satu perkara yang saya dapat ambil daripada perbincangan. Apabila kita melihat kepada sesi perbahasan, kita dapat menilai bahawa ada di antara ahli parlimen yang mungkin masih lagi sama-sama tentang apa yang terkandung di dalam TPP itu sendiri. Tapi melihat kepada keadaan yang berlaku di pihak kerajaan dengan pelbagai sesi perjumpaan, juga ada kaukus yang telah pun ditubuhkan pada 2013 yang lepas. Mungkin ramalan daripada saudara Firdaus sendiri, adakah TPPA ini akan dapat kita muktamadkan, diluluskan oleh Dewan Rakyat pada hari ini atau bagaimana? Sama ada TPP usul ini akan disokong secara bulatnya ataupun sebaliknya, mungkin bergantung pada beberapa minit yang akan datang, kerana 2.30 nanti kementerian yang berkaitan akan membuat pergolongan, dan dari situ mungkin kita dapat lihat dengan lebih jelas sama ada ini akan lebih bergantung kepada sama ada disokong ataupun tidak disokong, yang tidak akan berpaksikan kepada kepentingan parti. Sebab tujuan utama adanya persidangan ini untuk membelah itu, sebab kita kena lihat dari segi aspek kepentingan nasional, bukan dari segi aspek parti, bukan dari segi aspek individu ataupun ahli politik di mana-mana kawasan yang mereka mewakili ya.
saya rasa bagi pendapat saya itu adalah tujuan kenapa persidangan ini diadakan. Dan saya rasa setakat apa yang saya dapat lihat sebentar ni, rata-ratanya kebanyakannya menjurus kepada sokong bahawa perdagangan adalah penting untuk negara. Dan sokongan itu juga ada caveatnya, di mana sokongan diberi kepada Malaysia sebagai negara pedagang dunia. Tetapi yang banyak yang dibantahnya lebih kepada proses dan tidak kepada isu, ataupun kurang dari segi aspek isu yang dibangkitkan. Tadi ada disentuh tentang proses, sekiranya lah dipersetujui usul TPP ini pada petang nanti, dan kita dimuktamadkan penyertaannya bersama 11 negara yang lain, apakah proses seterusnya yang perlu dilakukan? Selepas persidangan ini, yang pertama sekali kerajaan jikalau sebulat suara untuk menyokong usul ini, kerajaan akan mendapat mandate yang jelas daripada kedua-dua pihak, daripada kabinet dan juga daripada pihak legislatif untuk menandatangani perjanjian TPP ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang akan berlaku ialah ada tempoh yang diunjurkan, bukan tempoh yang muktamad selama 2 tahun daripada tempoh ia ditandatangani, di mana negara-negara yang menandatangani ini akan membuat apa-apa ratifikasi, proses-proses ratifikasi, sama ada mengemaskinikan undang-undang ataupun menolak undang-undang yang tidak sepatutnya, ataupun mengemaskinikan pekeliling dan sebagainya. Proses ratifikasi ini akan mengambil masa lebih kurang 2 tahun, dan mungkin ianya akan menjadi lebih cepat dan lebih panjang bergantung kepada negara-negara yang mampu untuk menandatangani perjanjian ini. Baik, petang inilah kita akan sama-sama saksikan sama ada ahli-ahli yang parlimen bersetuju ataupun tidak dengan usul TPPA ini. Apapun, teruskan bersama dengan kami, dan terlebih dahulu terima kasihlah kepada saudara Firdaus Rosli yang merupakan Fellow Ekonomi Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Jadi sekian dahulu buat masa ini, kami akan bawakan kepada anda secara langsung nanti sesi penggulungan yang akan diadakan pada petang nanti oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad. Untuk itu, sekian dahulu, kembali bersama dengan Hazel.